Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas, merujuk ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Surah Al-Qasas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baik, bila berbicara mengenai surah Al-Qasas ataupun surah yang bermaksud kisah-kisah ataupun cerita-cerita, surah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak kitab-kitab tafsir, baik secara muqaddimah ataupun penjelasan. Sebagai contoh, di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Qurtubi mendatangkan beberapa pendapat dan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama berkaitan dengan surah Al-Qasas ini. Secara umum, surah Al-Qasas adalah surah Makkiyah, yakni satu surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah berada di bumi Mekah. Tetapi di sana adanya beberapa pandangan dan pendapat berkaitan dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini, kerana ada sebahagian ulama yang menyebutkan adanya ayat-ayat madaniyah walaupun jumlah yang amat kecil. Contoh di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mendatangkan tiga pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah pandangan yang mengatakan bahawa keseluruhan ayat-ayat daripada surah Al-Qasas yang berjumlah 88 ayat semuanya adalah Makkiyah. Ini pandangan yang pertama, semua 88 ayat adalah Makkiyah. Ini adalah pandangan daripada Al-Hasan, begitu juga dengan Ikrimah dan begitu juga dengan Atha. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Abdullah ibnu Abbas dan Imam Qatadah, yang mana daripada perkataan Ibnu Salam, ada satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk ayat 85. Ayat 85 dalam surah Al-Qasas. Kerana ayat 85 ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika berlakunya peristiwa hijrah Nabi daripada bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Tetapi ayat tersebut bukan turun di Mekah dan ayat tersebut juga bukan turun di Madinah, tapi turun di satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Tempat tu nama dia Juhfah. Ayat 85 surah Al-Qasas turun di Juhfah. Ayat tersebut merujuk Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya
Dialah yang telah mewajibkan ke atas kamu untuk menjalankan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran, yang benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembalian ataupun asal kamu. Jadi Juffah ni duduk tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. Rasulullah dah keluar daripada kota Mekah, tapi hijrah Nabi ni tak sampai lagi ke Madinah. Turun satu tempat nama Juffah. Jadi kita nak iktibarkan ayat ni sebagai ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah? Nak kata dia ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah? Mekah dah keluar, Madinah tak sampai lagi. Nak kata apa? Menurut disiplin ilmu ulumil Quran, sebahagian besar ulama-ulama ulumil Quran dia iktibarkan ayat seperti ini, keadaan dan situasinya diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah. Kerana Rasulullah dah berhijrah keluar daripada kota Mekah. Walaupun pada waktu tu Rasulullah masih lagi belum sampai ke bumi Madinah, diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah. Ini ikut pandangan yang kedua, ada satu ayat. Manakala ada satu lagi pandangan yang ketiga dan terakhir. Ini adalah pandangan Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil mengatakan ada 4 ayat yang merujuk ayat Madaniyah di dalam surah Al-Qasas berturut-turut, 52, 53, 54, 55. Inilah 4 ayat sebagai ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Al-Qasas. Ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quranul Azim Imam Ibnu Katsir sekalipun, dia menyebutkan dan menyatakan hal yang sama tentang surah ini adalah surah Makkiyah. Adanya pandangan keseluruhan adalah Makkiyah. Adanya pandangan ayat 85 yang turun di Juffah, dan juga ada pandangan 4 ayat 52 hingga 55 tadi. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir dia mendatangkan satu riwayat berkaitan dengan surah Al-Qasas ini, yang mana riwayat ini datang daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pendiri dan pengasas kepada mazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Amir, telah menceritakan kepada kami Waqi' daripada bapaknya, daripada Abu Yusuf, dan kemudian daripada Ma'di Karibah. Riwayat ini berakhir pada Ma'di Karibah, nama seorang personaliti, nama seorang individu. Apa kata Ma'di Karibah? Kami. Bila dia sebut perkataan kami, dia bukan merujuk kepada Ma'di Karibah seorang, tetapi bersama dengan Ma'di Karibah ni ada beberapa orang yang lain yang kita tak ketahui jumlahnya bila dia guna perkataan kami. Maksudnya Ma'di Karibah dengan beberapa yang lain telah datang menemui salah seorang sahabat besar Nabi. Siapa sahabat besar tersebut? Beliau ialah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bila Ma'di Karibah dan beberapa yang lain datang dan bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud, lalu kami, Ma'di Karibah, meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud supaya membacakan kepada kami surah yang dimulai ataupun surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Jadi mari jumpa sahabat ni minta Abdullah ibnu Mas'ud tolong bacakan pada kami surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Jadi apa jawab sahabat yang nama dia Abdullah ibnu Mas'ud ni? Abdullah ibnu Mas'ud habaq kat depa, sesungguhnya aku tidak memiliki surah tersebut. Aku tidak memiliki surah tersebut.
tapi kamu pergilah kepada orang yang mengambilnya. Maksud mengambilnya di sini ialah orang yang menerimanya secara terus, secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat lain yang namanya Khabbab ibnu Arat. Kamu pergi cari sahabat yang nama Khabbab, sebab dia ambil dan terima terus daripada Nabi. Lalu kami, Ma'di, Karibah dan beberapa yang lain pergi cari sahabat yang nama Khabbab ini. Bila bertemu dengan Khabbab, dia mengajukan permintaan yang sama macam dia ajukan pada Abdullah tadi. Tolong bacakan kepada kami surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah ta sin mim. Lalu Khabbab membacakan surah tersebut kepada kami. Jadi surah yang dimaksudkan tu ialah surah Al-Qasas, diawali dengan ta sin mim. Ini riwayat yang disebutkan di dalam Muqaddimah Tafsir Imam Ibnu Katsir. Baik, kembali kepada persoalan ayat yang dibacakan tadi. Sebelum pergi kepada ayat, surah ini sebenarnya adalah surah berangkai. Maksud surah berangkai, dia mempunyai tema yang hampir sama dengan dua surah sebelumnya. Surah Al-Qasas sebelumnya adalah surah An-Naml, surah semut. Sebelum surah An-Naml adalah surah Asy-Syu'ara, surah kisah para penyair. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah An-Naml dan datang surah Al-Qasas, tiga surah berangkai ini mempunyai tema yang hampir sama, yang ingin diceritakan dan dipersembahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qasas, dia ada penceritaan mengenai Bani Israel. Sebelum ni pun kita dah belajar banyak tentang kisah Bani Israel di awal surah-surah yang lain. Contoh, dalam surah Al-Baqarah banyak cerita pasal Bani Israel. Dalam surah Ali Imran ada cerita Bani Israel. Bahkan tidak berkehabisan dan berkeputusan. Dalam Al-Quran cerita tentang Bani Israel, tapi datang surah Al-Qasas ni, dia tambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Bani Israel. Antara lain yang ingin diberitakan oleh Allah ialah dia nak habaq bahawa Bani Israel ni telah lama Islam. Bani Israel ni sejak dahulu telah mengenal apa yang disebut sebagai syariat ataupun agama, mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul, sehinggakan sebelum kedatangan Nabi Allah Musa lagi. Sebab ayat yang kita nak baca ni cerita pasal Nabi Musa. Tapi nak habaq, sebelum Nabi Musa tu, Bani Israel sebelum ni dah memang beriman pun kepada Allah dan mengikuti agama dan syariat daripada nabi-nabi sebelumnya. Contoh, bermula daripada keturunan nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dah mendakwahkan mereka tentang Islam, tentang agama. Bahkan sehingga hampir-hampir puncak pengakhiran hayat kehidupan Nabi Ibrahim pun, kalau kita baca, di sisinya ada anaknya Nabi Ishak, adanya Nabi Yakub. Apa antara pesanan terakhir Nabi Ibrahim? Janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Maksudnya mereka dah kenal Islam dan Nabi Ibrahim berpesan supaya berpegang teguh dengan agama dan ajaran Islam. Wafat Nabi Ibrahim secara ringkas, anak dia yang menyambung. Siapa? Nabi Allah Ishak. Mereka kenal Islam, kenal agama, kenal syariat. Wafat Nabi Ishak disambung oleh Nabi Allah Yakub. Benda yang sama berlalu dan berlangsung. Habis Nabi Allah Yakub, anak dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam.
Tetapi satu benda kita kena ingat dari sudut perspektif sejarah. Sebab Nabi Allah Yusuf, keberadaan beliau di mana? Di bumi Mesir. Dan selepas wafatnya Nabi Yusuf, nak terutusnya Nabi Allah Musa tu mempunyai rentang ataupun tempoh masa yang agak panjang. Bila last wafat Nabi Yusuf tu, nak mari Nabi Musa ni dia ada rentang masa. Bila berlakunya rentang masa untuk satu tempoh yang lama ataupun agak panjang, itulah yang berlaku kepada manusia pada kebiasaannya. Ada di antaranya yang sudah melupai ajaran-ajaran dan syariat sebenar sebagaimana yang diterima daripada Nabi atau Rasul sebelumnya. Ada yang jenis manusia, walaupun dia beragama, tapi sifat suka menambah-nambah, suka mengurang-ngurang. Contohnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun melakukan penyelewengan terhadap makna-makna dan tafsiran bagi akidah ataupun syariat pada masa tu. Walaupun tak ada kitab lagi yang turun ni, nak turun kitab Hafiz, nanti mari Nabi Musa. Tapi itulah yang berlaku. Jadi poin di sini ialah bila terutusnya Nabi Allah Musa alaihi salam, salah satu pointer tempat dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam ialah nak memperbetulkan kembali apa yang menjadi kesalahan yang telah dilakukan oleh Bani Israel sebelum ini. Maksudnya dari sudut tadilah, mereka dah Islam, tapi bila rentang masa tu lama nak mari Nabi Musa, ada mereka buat hal yang macam-macam. Sama ada melakukan penambahan atau pengurangan. Jadi nombor satu dakwah Nabi Musa ialah nak betulkan balik kepada kaum dia Bani Israel.